Assalamualaikum murid-murid, apa kabar semua? Semoga kamu semua dalam keadaan sentiasa bersemangat untuk belajar. Baik, jadi hari ini kita akan teruskan lagi mata pelajaran pendidikan Islam bagi bidang ibadah menyambung unit yang ketiga sebelum ini, iaitu wuduk sempurna. Baik, pada pelajaran yang lepas kita belajar apakah erti wuduk dan apakah tujuan kita berwuduk. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi secara teori dan praktikalnya bagaimana melaksanakan wuduk yang sempurna. Baik, murid-murid, yang pertama sekali dalam pelajaran ini kita akan mengetahui cara-cara berwuduk dengan sempurna dan kita akan mengenal pasti apakah rukun-rukun dan juga perkara-perkara sunat dalam wuduk. Baik, murid-murid semua, kalau lihat di sini dalam muka surat 98 dan 99 buku teks kita kan. Nah, di sini ada dituliskan wuduk sempurna. Apa itu wuduk sempurna? Wuduk sempurna bererti wuduk yang melengkapi rukun dan perkara sunat. Maksudnya yang paling bagus sekali cara berwuduk. Itu dipanggil sebagai wuduk sempurna. Baik, jika dilihat di sini, rukun diwarnakan dengan warna biru muda. Kenapa? Sebab dia akan merujuk kepada kotak dan juga tulisan yang berwarna biru. Bila sebut rukun, yang mana? Yang warna biru ini. Kemudian yang ditulis sebagai sunat. Sunat ini warna merah merujuk kepada kotak dan juga tulisan yang berwarna merah. Okey, baik. Bila Ustaz sebut rukun, bermaksud ialah perkara atau perbuatan yang mesti kita buat, yang wajib kita lakukan. Kalau kita tinggalkan perkara yang disebut sebagai rukun ini, maka wuduk kita tidak sah. Maksudnya wuduk kita tidak diterima. Baik. Sementara itu, bila sebut sunat, ia merujuk kepada perbuatan yang digalakkan untuk kita lakukan. Kalau kita buat perkara sunat ini waktu berwuduk, maka kita akan dapat pahala lebih daripada biasa. Tapi kalau kita tinggalkan perkara sunat ini, wuduk kita tidak batal. Masih lagi sah dan diterima. Itu perbezaannya. Rukun mesti buat, sunat boleh ditinggalkan, tapi lebih baik dilakukan bersama-sama. Baik, mari kita lihat satu persatu cara melakukan wuduk yang sempurna. Baik, yang pertama sekali ialah bersugi. Lihat ni, bersugi warna apa kotaknya? Warna merah. Maknanya dia adalah sunat. Apa tadi sunat? Sunat ialah perbuatan yang digalakkan kita buat. Baik, bila kita buat dapat pahala. Bersugi ini maksudnya macam hari ini kita gunakan berus gigi. Ya, samalah tu. Ya, yang terbaiknya kita mulakan dengan bersugi. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, warna apa? Warna merah. Jadi perkara sunat. Digalakkan untuk kita buat. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangannya. Yang ketiga ialah kita basuh tangan kita. Basuh bahagian tangan kita, tapak tangan kita, belakang tangan kita, jari-jari kita, kuku kita. Kita basuh itu terlebih dahulu. Baik, ini adalah warna merah jadi dia sunat. Yang keempat, berkumur-kumur. Berkumur-kumur membersihkan dalam mulut kita tu sunat juga. Baik, kita terus yang kelima. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya semula. Menghembuskan semula. Masuk, sedut sikit dan hembus semula. Ini juga sunat. Jika murid-murid perasan ada tulis 3 kali ini, maksudnya digalakkan melakukan perbuatan itu sebanyak 3 kali. Baik, yang keenam, berniat ketika membasuh muka. Jadi di sini warna biru. Bermakna ini perkara rukun. Rukun kita sebut apa tadi? Wajib dilakukan.
Jika kita tinggalkan, maka tidak sah kita punya wuduk. Baik. Jadi perkaranya ialah berniat. Apa itu maksud niat? Maksudnya dalam hati kita semasa ketika membasuh muka nanti, kita niat dalam hati, iaitu sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Maksudnya sahaja aku menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil ini dia menghalang kita daripada mendirikan solat contohnya. Maka kita minta, kita berniat hilangkan hadas kecil. Ataupun lebih mudah, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Baik, yang di sini pula lafaznya sahaja. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya seperti yang telah disebutkan tadi. Baik, selepas itu membasuh muka. Maksudnya semasa kita berniat sambil kita basuh muka. Muka ini bahagian mana? Boleh lihat di sini. Ini disebut sebagai muka. Daripada pangkal kita punya anak rambut di atas dahi kita tu kan, di cuping telinga, hujung anak telinga itu sampai di bawah dagu. Basuh, pastikan air yang kita pindahkan ke muka itu diratakan. Disunatkan buat sebanyak 3 kali. Yang wajib sekali saja. Baik, yang ke-8 turun di sini pula. Yang ke-8 warna biru lagi, maksudnya rukun, membasuh tangan hingga ke siku. Tahu siku di mana? Lihat dalam gambar kecil ini kan. Elbow, kita punya siku itu. Ya, mulai dengan yang kanan. Disunatkan, digalakkan basuh tangan kanan dahulu ya. Baru tangan kiri. Yang ke-9 masih biru lagi. Jadi ini rukun, mesti kita lakukan. Apa dia? Menyapu sebahagian kepala. Basahkan kita punya tangan itu kan, kita basahkan dengan air, kemudian kita sapu tangan kita yang basah dengan air itu ke sebahagian kepala kita, macam dalam gambar ini. Digalakkan juga basuh seluruh kepala. Yang ke-10 sudah tukar warna merah, jadi dia sunat membasuh telinga. Basuh telinga ya, lihat di sini ya, 3 kali. Dan yang seterusnya yang ke-11, tukar balik jadi warna biru. Membasuh kaki hingga ke buku lali. Tahukah kita buku lali itu apa? Nanti lihat pada kaki masing-masing ya. Ada benjolan di bahagian sini. Inilah disebut sebagai buku lali. Basuh kaki kita. Wajib nih warna biru nih. Dan yang ke-12 tertib. Tahukah murid-murid semua apa itu tertib? Maksudnya kita melakukan semua rukun-rukun tadi ini yang warna biru semua ini mengikut susunan yang betul. Maksudnya apa? Mula-mula niat basuh muka, lepas tu basuh tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jangan kita tukar-tukar dia. Basuh muka, lepas tu basuh ke kaki, kemudian basuh tangan. Dia tidak ikut susunan itu tak boleh. Bila sebut tertib maksudnya kena ikut susunan yang telah kita beritahu ini. Baik, yang terakhir membaca doa. Ini juga warna merah, maksudnya dia sunat, digalakkan. Ya, ini doanya. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana membaca doa selepas berwudu.